Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Adab dan Akhlak Islamiah bagi tahun 2. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya doakan semoga anak-anak murid sekalian berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak murid sekalian, kita masih lagi dalam pelajaran pertama iaitu adab dengan Rasulullah. Di akhir pembelajaran pada petang ini, murid-murid dapat menyatakan cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersahabat, dan yang terakhir, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap. Sebelum kita mengetahui cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, kita perlu tahu dulu siapakah Rasulullah. Siapakah Rasulullah? Rasulullah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi dan rasul-rasulullah. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam. Jadi, saya nak murid-murid sekalian tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Muhammad, iaitu nabi kita yang terakhir yang merupakan penutup bagi para nabi dan rasul-rasul Allah, iaitu nabi yang terakhir yang Allah utuskan untuk umat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pembawa rahmat, berkat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh alam yang kita dapat amalkan pada sehingga hari ini. Kita masuk terus pada subtopik yang pertama, iaitu cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Apa yang boleh kita lakukan untuk kita beradab dengan Rasulullah selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah janji dah kepada kita, apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan balas kepada kita 10 kebaikan. Yang kedua, mendoakan dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seperti mana kita sedekahkan menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang Islam yang telah mati, kita juga boleh menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menunjukkan tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengamalkan serta beriltizam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan, iaitu beriltizam, berazam dengan diri kita supaya kita sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi telah tinggalkan kepada kita. Sebagai contohnya, apa-apa perkara yang kita nak buat, mulakan dengan tangan kanan. Contoh, makan dengan tangan kanan, pakai baju, dahulukan tangan kanan, pakai selipar, dahulukan dengan kaki kanan. Yang keempat, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi makam Rasulullah ini bagi mereka yang ke tanah suci Mekah, yang pergi ke Mekah, yang pergi Madinah untuk mengerjakan umrah, mereka dapatlah untuk menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat mana? Dekat Masjid Nabawi. Makam Nabi duduk dekat dalam Masjid Nabawi. Jadi sesiapa yang pernah pergi ke Madinah dapatlah menziarahi makam Rasulullah. Kita pun boleh bercita-cita, tanamkan azam kita untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah. Yang kelima, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahinya.
ketika kita datang menziarahi makam Nabi, kita boleh datang dengan memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu cara kita untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun di hadapan makamnya. Yang keenam, mengasihi ahli keluarga dan para sahabat. Ini banyak. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kita boleh mengasihi ahli keluarga Nabi dan para sahabat. Sebagai contohnya, apa yang kita boleh buat, kita bacalah kisah-kisah Nabi, kisah-kisah ahli keluarga, kisah-kisah para sahabat yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada situ bila kita baca kisah mereka, kita akan datang rasa kasih kepada keluarga dan para sahabat. Baiklah, habis cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Sekarang kita masuk subtopik yang kedua, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersahabat. Bukan kita sahaja ada sahabat, ada kawan dekat dalam masa hidup kita ni. Nabi pun ada sahabat. Jadi kita boleh tiru cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersahabat. Apa yang boleh kita tiru cara bersahabat daripada Rasulullah? Baiklah, yang pertama, mencari kawan yang baik dan mampu membimbing ke arah kebaikan. Apa maksud mencari kawan yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hanya mencari teman yang baik, dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan peniup api. Maksudnya kawan yang baik ni dia pembawa kasturi, iaitu dia memberi bau-bau yang wangi. Dia hanya memberi kebaikan, menunjukkan kita kepada kebaikan. Peniup api, kawan yang peniup api ni adalah kawan yang mengapikan kita, mengajakkan kita kepada ke arah yang tidak baik. Jadi kita perlu pilih kawan, mencari kawan yang baik dan mampu membimbing kita ke arah kebaikan supaya kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang bertakwa dan beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan kamu berikan makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Jadi kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya kita hanya berkawan dengan orang yang bertakwa dan beriman sahaja, supaya bila kita berkawan dengan orang, kita mesti akan kongsi makanan, betul tak? Bila kita berkongsi makanan kepada orang yang baik, kita sama-sama akan mendapat pahala. Sekiranya kita berkongsi makanan kepada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa ni, kita pun akan dapat saham dia itu masuk ke dalam neraka. Jadi kita perlulah memilih sahabat yang baik dan bertakwa. Yang ketiga, hindari berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Seperti yang atas tadi, Nabi melarang kita berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, kerana Nabi risau kita akan terikut dengan akhlak kawan kita yang buruk tu. Jadi kita perlu hindarilah. Sekiranya kita tak kuat iman, kita tidak mampu menangkis perkara-perkara yang buruk, jadi kita perlu hindarkan diri kita daripada berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Yang keempat, apa cara Nabi bersahabat? Menegur kesilapan kawan kerana kebenaran. Nabi berpesan pada kita, kita boleh berkawan, tetapi apabila kawan kita buat salah, kita perlu tegur kerana kebenaran, kerana kebaikan. Apabila kawan kita buat salah, kita kena tegur dia supaya kita bawa dia kepada kebenaran. Jangan kawan kita buat salah, kita diamkan, kita biarkan kesalahan tu tanpa ditegur. Tak boleh. Kita kena tegur supaya kita tidak diheret masuk ke dalam api neraka. Tapi bila kawan kita buat salah, kita tegur, tapi kawan kita tak nak terima, tak apa. Kita dah terlepas daripada kesilapan tu. Kita dah tegur, tak apalah, kita terhindar daripada keburukan yang ada. Yang kelima,
membantu kawan ketika kesempitan. Kita kalau berkawan, kita perlulah bantu kawan kita ketika dia kesusahan. Sebab apa? Nabi bersabda, sesiapa yang melepaskan saudaranya daripada sesuatu kesempitan, maka Allah akan melepaskan satu kesempitan daripada kesempitan hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup kebaikan saudaranya, maka Allah melindunginya pada hari sesiapa yang menutup keaiban, bukan kebaikan, menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat. Jelas di sini, sekiranya kita tolong kawan kita dalam kesempitan dan kita tolong tutup keaiban kawan kita, perkara-perkara yang aib, Allah akan bantu kita kesusahan untuk kita menghadapi hari kiamat. Untung besar kiranya Allah tolong kita untuk lepas segala kesempitan semasa hari kiamat. Siapa lagi nak tolong kita kalau bukan Allah dan Nabi? Baiklah, habis dah topik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersahabat. Kita masuk subtopik yang terakhir, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap kat sini, saya berikan isi 7 isi di sini. Yang pertama, percakapan yang jelas dan padat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bercakap, dia akan bercakap dengan suara yang jelas dan isi yang padat, supaya apabila Nabi bercakap, orang yang dengar, para sahabat yang dengar, dia tu faham sebab apa? Percakapan Nabi tu jelas dan padat isinya, yang memberi manfaat. Yang kedua, percakapan yang tegas. Percakapan yang tegas ni sebagai contohnya, apabila kita ingin melarang sesuatu perkara tu, contohnya kita ingin hindar kawan-kawan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, kita perlu menggunakan percakapan yang tegas. Sebagai contohnya, hai kamu, jangan buat begitu. Kita kena gunakan nada bercakap yang tegas supaya kawan kita dapat terima bahawa kita betul-betul menegaskan perkara tersebut. Yang ketiga, percakapan yang tidak terlalu cepat. Ini penting. Apabila kita bercakap, jangan cakap terlalu cepat. Apabila kita cakap terlalu cepat, dikhawatiri orang tidak faham apa sebenar yang kita nak cakap. Kita kena cakap sesuatu perkara tu tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Nada biasa sahaja supaya orang dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, mengulangi sebanyak 3 kali supaya mudah difahami. Baiklah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia bercakap, dia akan mengulangi sebanyak 3 kali supaya mudah difahami. Sebagai contohnya, apabila sekali cakap, kadang mungkin kita tak dengar. 2 kali cakap, baru nak dengar. Kali ketiga cakap, baru dia faham. Maksud difaham tu, dia dah dengar sebanyak 3 kali, dia dah masuk dah dalam kepala otak dia, dalam akal fikiran dia, barulah pendengar tu memahami, sebab kita dah ulang 3 kali. Yang kelima, tidak bercakap kecuali apabila perlu sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap kosong. Dia hanya bercakap apabila perlu saja. Contohnya, pada masa tu dia perlu bercakap dengan sahabat dia tentang sesuatu perkara, dia akan bercakap. Jadi apabila dah habis tentang satu perkara yang mereka cakapkan tu, Nabi akan diam. Jadi Nabi tidak bercakap dengan perkara-perkara yang mensia-siakan masa sahaja. Yang keenam, membuka dan menutup perbualan dengan nama Allah. Yang ni kita boleh tiru sikap Nabi, dan kita perlu tirulah semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap. Membuka dan menutup perbualan dengan nama Allah. Sebelum kita bercakap dan habis kita bercakap, kita mulakan perbualan dengan nama Allah, iaitu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bercakap, Bismillahirrahmanirrahim, baru kita bersembang ataupun kita bercakap, kita nak bagi satu perkara. Bila kita dah bercakap, kita cakaplah Bismillahirrahmanirrahim, iaitu itulah membuka dan menutup perbualan dengan nama Allah.
Dan yang terakhir, tidak berkasar dan menghina semasa bercakap. Ini penting. Apabila kita nak bercakap dengan kawan kita, apabila kita nak bercakap dengan mak ayah kita, kalau boleh, kita tidak menggunakan perkataan yang kasar dan tidak menghina semasa bercakap. Contohnya, kawan kita tu badan dia bulat sikit, sihat sikit daripada kita. Jadi, kita panggil dia, gemuk, mai sini tolong aku. Tak boleh. Benda tu tidak boleh sebab kita dah menghina kawan kita. Kita kena panggil lah nama dia. Tak kira lah dia kurus ke, dia badan dia besar ke, badan dia tinggi ke, badan dia rendah ke. Tidak boleh menghina dan berkata kasar. Kalau kawan kita yang badan bulat tu nama dia Akmal, kita gunalah nama Akmal. Janganlah kita panggil dia gemuk ke, pendek ke, hitam ke. Tak boleh. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita supaya kita sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Allah. Baiklah, yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Kana Rasulullah yu'idul kalimatu thalathan litu'qala anhu." Saya ulang sekali lagi. Sabda Rasulullah, "Kana Rasulullah yu'idul kalimatu thalathan litu'qala anhu." Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali agar difahami oleh pendengarnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi di sini Nabi menegaskan bahawa apabila kita bercakap sesuatu yang baik, kita ingin bercakap menyampaikan sesuatu perkara yang baik kepada kawan kita semasa kita bercakap, Nabi akan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali supaya pendengar akan memahami apa yang ingin kita cakap. Baiklah, habis dah pelajaran kita untuk petang ini. Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan kepada anak-anak murid sekalian dapat memberi manfaat dan faedah. Semoga kita sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berbuat baik dan yang sentiasa berakhlak mulia. Marilah sama-sama kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita supaya sama-sama kita masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah biiznillah. Baiklah, sampai sini sahaja kelas kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.